A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadinil amin. Al-mab'uusi rahmatan lil alamin. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma aftah alaina futuhal arifin. Warzuqna fahman nabiyyin. وحفظ المرسلين وإيمان المتقين يا أرحم الراحمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuan-tuan dan puan-puan muslimin muslimat, sidang jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, bersyukur kehadrat Allah Subhanahu wa taala kerana pada petang ini kita dapat bersama-sama berada di dalam siaran secara langsung di Facebook Live menerusi siaran bersama dengan Surau Al-Hidayah, Taman Mulia Pajam Nilai Negeri Sembilan. Moga-moga pada petang ini, insya-Allah 17 Ramadan 1441 Hijrah, moga-moga kita berada di dalam rahmat, kita berada di dalam kasih dan sayang Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Tambahan pula pada hari ini 17 Ramadan, bertepatan dengan tarikh nuzul Al-Quran. Moga-moga kita akan sama-sama mendapat syafaat Al-Quran pada hari kiamat nanti, insya-Allah. Amin ya rabbal alamin. Cuma sebelum kita meneruskan perbincangan kita, ada baiknya kita kongsikan sedikit. Sebab dulu ada orang bertanya berkenaan dengan 17 Ramadan yang dipilih sebagai ataupun yang dikatakan sebagai tarikh penurunan Al-Quran. Pertanyaan berkenaan dengan tarikh penurunan Al-Quran ini ialah sebabnya kita ambil penurunan Al-Quran pada 17 Ramadan. 17 Ramadan, hari inilah. Sedangkan kalau kita lihat di dalam nas Al-Quran menyebutkan secara jelas bahawa Al-Quran itu diturunkan Allah Subhanahu wa taala ialah pada malam Al-Qadar ataupun pada Lailatul Qadar. Jadi kalau kita ambil Lailatul Qadar ini, kalau kita tengok dalam Al-Quran lah, sebagai contoh, inna anzalnahu fi lailatul qadri. Sesungguhnya kami menurunkannya, yakni menurunkan Al-Quran itu pada malam Al-Qadar. Malam Al-Qadar. Kita ambil nuzul Al-Quran ialah pada 17 Ramadan. Sedangkan nas Al-Quran kata bahawa penurunan Al-Quran itu berlaku pada malam Al-Qadar ataupun Lailatul Qadar. Kalau kita kata Al-Quran itu turun pada Lailatul Qadar bertepatan dengan keterangan Allah SWT di dalam Al-Quran itu, sudah semestinya kita menyambut ataupun kita menetapkan tarikh nuzul Al-Quran ini ialah 20 Ramadan ke atas. Sebab Nabi menyebutkan tentang Lailatul Qadar ini ialah pada 10 malam yang terakhir. Tapi kenapa kita sambut ataupun kita tetapkan pada 17 Ramadan? Yang ini perlu kita perjelaskan supaya dia tidak menjadi kekeliruan di kalangan masyarakat. Ada beberapa perkara yang kita perlu ambil tahu berkenaan dengan perkara ataupun isu yang berkait dengan isu penurunan Al-Quran ini. Sebab apa kita kata tadi? Al-Quran diturunkan pada malam Al-Qadar. Kalau malam Al-Qadar, mestilah 10 malam yang terakhir. Nescaya nuzul Al-Quran ialah pada 20 Ramadan ke atas. Sedangkan sekarang kita tetapkan nuzul Al-Quran ialah pada 17 Ramadan. Baik, perkara yang perlu kita ambil perhatian di sini supaya tidak jadi isu salah faham. Pertama, penurunan Al-Quran, dia sebenarnya berlaku dalam 3 peringkat. 3 keadaan. Pertama, penurunan Al-Quran daripada Allah Subhanahu wa taala ke Lauh Mahfuz. Itu peringkat yang pertama, penurunan Al-Quran daripada Allah taala ke Lauh Al-Mahfuz. Peringkat kedua, penurunan Al-Quran daripada Lauh Mahfuz ke Baitul Izzah. Baitul Izzah ni langit dunia. Itu peringkat yang kedua. Dan peringkat yang ketiga ialah penurunan Al-Quran daripada Baitul Izzah kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada 3 peringkat tu. Baik. Jadi perkara pertama. 3 peringkat penurunan Al-Quran. Perkara kedua,
ialah ulama menyatakan bahawa yang dimaksudkan Al-Quran turun pada malam Al-Qadar itu merujuk kepada penurunan Al-Quran daripada Luh Mahfuz ke Baitul Izzah. Okey, inna anzalnahu fi lailatul qadri, kami turunkan Al-Quran pada malam Al-Qadar itu merujuk kepada penurunan Al-Quran daripada Luh Mahfuz ke Baitul Izzah, langit dunia. Penurunan Al-Quran pada peringkat ini pada malam Al-Qadar ini berlaku secara sekaligus, duf'atan wahidatan, sekaligus. Okey, baik. Itu yang kita ambil pada malam Al-Qadar. Okey, malam Al-Qadar Al-Quran diturunkan sekaligus, iaitu pada daripada Baitul Izzah, daripada Lauh Mahfuz ke Baitul Izzah. Adapun penurunan Al-Quran yang kita ambil pada 17 Ramadan ini adalah merujuk kepada peringkat yang ketiga tadi, iaitu penurunan Al-Quran daripada Baitul Izzah kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, jadi maknanya pertama kali wahyu yang pertama turun kepada Nabi daripada Baitul Izzah kepada Nabi berlaku pada 17 Ramadan, dan dia berterusan sehingga 23 tahun lebih kurang seperti mana yang disebutkan di dalam kitab-kitab. Okey, clear tuan-tuan insya-Allah ya. Jadi itu isu yang berkait dengan kenapa Al-Quran sebut Quran diturunkan pada malam Al-Qadar, sedangkan kita menetapkan bahawa nuzul Al-Quran itu berlaku pada 17 Ramadan. Jadi ada 3 perkara tadi yang perlu kita fahami. Okey. Turun Al-Quran secara pada malam pada Lailatul Qadar itu ialah merujuk kepada penurunan Al-Quran secara sekaligus daripada Luh Mahfuz ke Baitul Izzah. Penurunan Al-Quran pada 17 Ramadan merujuk kepada pertama kali turunnya Al-Quran daripada Baitul Izzah kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi sebenarnya isu dan juga permasalahan ini sebenarnya tak ada masalah tentang sambutan nuzul Al-Quran pada 17 Ramadan yang kita nyatakan sekarang ni, tak ada masalah pun sebenarnya. Apabila kita faham isu yang berkaitan dengan 3 perkara penting berkenaan dengan peringkat penurunan Al-Quran, ya, insya-Allah. Baik. Dia benda-benda kecil ni kalau kita tak jelaskan dia akan jadi fitnah dan dia akan jadi satu masalah besar lepas tu. Jadi kita terangkan di sini, insya-Allah moga-moga kita dapat pencerahan dan moga-moga kita dapat perjelaskan kepada sahabat-sahabat kita di luar sana yang mungkin ada pertanyaan, kekeliruan kenapa 17, kenapa bukan malam Al-Qadar dan sebagainya. Okay, insya-Allah. Baik. Cuma pada petang ini kita bersiaran secara langsung ini daripada surau Al-Hidayah, Taman Mulia Pajam ini. Insya-Allah pada petang ini tuan-tuan bersempena dengan nuzul Al-Quran ini, saya nak bawa tuan-tuan, puan-puan, hadirin hadirat, muslimin muslimat pada petang ini untuk sama-sama kita melihat surah Fatir. Kita melihat surah Fatir ayat 29 dan ayat yang ke-30. Daripada surah Fatir ayat 29 dan 30. Kita tengok ayat ni sebab dia bersempena dengan nuzul Al-Quran. Kita nak baca sedikit ayat dan kita nak tadabbur dan kita nak ambil pengajaran berkenaan dengan kelebihan orang yang membaca Al-Quran. Baik, surah Fatir ini Allah Subhanahu wa taala sebut ayat 29 hingga 30 ini, innal ladzina yatsluna kitaballah wa aqamus shalah wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyah yarjuna tijaratan lan tabur liyuwaffiyahum ujurahum wa yazidahum min fadlih innahu ghafurun syakur. Okey, ini ayat daripada surah Fatir ayat yang ke-29 dan 30. Baik. Ayat ini menceritakan bahawa sesungguhnya orang-orang yang selalu membaca kitab Allah yakni Al-Quran dan tetap mendirikan sembahyang serta mendermakan dari apa yang kami kurniakan kepada mereka secara sembunyi-sembunyi atau secara terang-terangan, mereka dengan amalan yang demikian mengharapkan sejenis perniagaan yang tidak akan mengalami kerugian, supaya Allah menyempurnakan pahala mereka dan menambahi mereka daripada limpah kurnia-Nya. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun, lagi sentiasa membalas dengan sebaik-baiknya akan orang-orang yang bersyukur kepadanya. Baik. Jadi ada beberapa perkara tentang kelebihan membaca Al-Quran berdasarkan kepada ayat ni tadi. Ada. Baik, jadi kita tengok. Perkara pertama.
Ya, berkenaan dengan ayat daripada surah Fatir ayat 29 dan 30 ini, perkara pertama kita ambil pada petang ini ialah orang yang membaca Al-Quran tidak akan sekali-kali berada di dalam kerugian. Bahkan mereka akan sentiasa di dalam keberuntungan. Ini cerita tentang orang yang rajin membaca Al-Quran, senantiasa membaca Al-Quran. Allah Subhanahu Wa Taala memberikan jaminan kepada orang ni bahawa mereka akan sentiasa berada di dalam keberuntungan. Okey, hidup dia sentiasa akan berada dalam rahmat Allah, kasih sayang Allah Subhanahu Wa Taala dan sebagainya. Baik. Cuma ada satu perkara yang perlu kita ambil perhatian di sini, ya. Saya ambil asar daripada sahabat, iaitu Anas bin Malik dan juga Maimun bin Mahran. Ya, ada dua pendapat tentang kata-kata ini. Satu ulama kata dia adalah kata-kata Anas bin Malik, yang satu lagi kata Maimun bin Mahran. Tapi tak apa. Apa yang dikata dekat sini sebagai panduan ataupun kita kata perhatian yang perlu kita ambil ialah Anas bin Malik dan juga Maimun bin Mahran ini mengatakan rubba talil Quran wal Quran yal'anuhu. Okey, rubba talil Quran wal Quran yal'anuhu. Ada orang yang membaca Al-Quran tetapi Al-Quran melaknat dia. Allahu Akbar. Ya, ada orang yang membaca Al-Quran tetapi Al-Quran melaknat dia. Ini dua pendapat yang dikatakan adalah merupakan kata-kata Anas bin Malik dan juga Maimun bin Mahran. Baik. Maknanya dekat sini apa yang boleh kita faham ialah orang yang membaca Al-Quran, tuan-tuan. Ya, kita yang membaca Al-Quran ini sepatutnya, sewajibnya, ya, beramal dengan isi kandungan dan juga tuntutan Al-Quran itu. Ya, bukan sekadar baca. Kita kena baca dan kita kena melaksanakan, kita kena ikut segala tuntutan-tuntutan yang berkait dengan halal haram, wajibnya, boleh buatnya, tak boleh buatnya yang telah ditetapkan di dalam Al-Quran. Ya, orang, makna kata-kata tadi, orang yang membaca Al-Quran tapi amal perbuatannya berlawanan dengan ketetapan-ketetapan Al-Quran, maka orang ini terlaknat jauh daripada kasih dan sayang Allah Subhanahu Wa Taala. Contoh macam mana? Baca Quran, tetapi bila pergi main bola pakai seluar pendek. Itu dah bertentangan dengan ketetapan Al-Quran. Okey, baca Al-Quran tetapi tidak menutup aurat, maka itu dah bertentangan dengan ketetapan Al-Quran. Baca Al-Quran tetapi tetap juga mengambil riba, tetap juga main judi, minum arak dan sebagainya. Jadi yang ini adalah merupakan golongan yang disebutkan di dalam asar para sahabat tadi, bahawa orang ini yang membaca Quran begini, mereka sebenarnya berada di dalam keadaan yang sangat-sangat bahaya di mana Al-Quran sedang melaknat mereka. Ya, jadi bila kita faham maksud bila disebutkan dijauhkan daripada terlaknat ini, perkataan terlaknat ini maksudnya apa? Maksudnya terjauh daripada rahmat dan kasih sayang Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi ialah kadang-kadang kan ada orang bercakap, ada je orang yang langgar perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, langgar perintah Allah. Tak tutup aurat, minum arak, main judi, riba dan sebagainya. Tapi hidup dia tetap juga berada di dalam kesenangan, tetap juga berada di dalam kemewahan dan sebagainya. Ini yang para ulama tasawuf, ya. Contoh Imam Ibnu Athaillah As-Sakandari pernah menyatakan bahawa sekiranya harta kemewahan yang diperolehi tidak mendekatkan kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala, maka itu petanda kita berada di dalam jurang kehancuran ataupun kita berada di dalam jalan menuju ke arah bala dan bencana. Okey, harta kemewahan yang kita perolehi kalau tidak mendekatkan kita dengan Allah, bermakna kita sedang berada di dalam jurang bahaya, jurang kehancuran. Jadi itu kena hati-hati, tuan-tuan, ya. Jadi kalau kita baca Quran, tuan-tuan, laksanakanlah tuntutan-tuntutan yang ada di dalam Al-Quran tersebut. Baik. Kemudian kita tengok sikit, ya. Jadi kita dah sebut tadi berkenaan dengan asar daripada para sahabat berkenaan dengan orang yang membaca Quran tapi tidak mengikut perintah-perintah Al-Quran, maka orang ini berada di dalam laknat Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, sebab itu kalau kita kata tadi, apa yang perlu kita buat sebenarnya ialah kita baca Quran dan kita hendaklah mengikuti segala ketetapan-ketetapan Al-Quran. Al-Quran ini, kalau kita boleh jadikan sebagai bahasa mudah kita, ialah Al-Quran ni macam manual. Manual panduan kita.
Maknanya kalau ada kereta, kita akan dapat buku manual dia sekali. Begitu juga dengan kita. Kalau kita nak hidup dalam keadaan selamat, bahagia dan sebagainya, maka kita kena ikutlah manual yang Allah Subhanahu wa taala berikan. Ya. Baik. Jadi ada satu hadis saya nak kongsikan di sini berkenaan dengan orang yang baca Quran, dia sebenarnya mesti ikut apa yang diputuskan oleh Al-Quran. Okey, baik. Hadis kata dalam riwayat Imam Tirmizi, Nabi menyebutkan, "Man qara'al Qur'ana wastazharahu fa ahalla halalahu wa harrama haramahu adkhalahu Allahu bihil jannah wa syaffa'ahu fi ashratin min ahli baitihi kulluhum wajabat lahumun nar." Okey. Siapa yang membaca Al-Quran? Okey, ini kita kata, siapa yang membaca Al-Quran dan kemudian menghafaznya, okey, dan kemudian menghalalkan apa yang dihalalkan oleh Allah Taala, mengharamkan apa yang diharamkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, maka orang ini akan dimasukkan, dan kelebihan dia, satu, dia akan dimasukkan oleh Allah Taala ke dalam syurga, dan yang kedua, kelebihan dia ialah dia akan dapat memberikan syafaat kepada 10 orang ahli keluarganya yang telah ditentukan, ditetapkan oleh Allah Ta'ala masuk dalam neraka. Itu dua kelebihan orang yang baca Quran, kemudian dia ikut segala ketetapan-ketetapan Al-Quran. Al-Quran kata yang ni boleh, dia buat. Al-Quran kata yang ni tak boleh, dia tak buat. Al-Quran kata yang ni wajib, dia laksanakan. Al-Quran kata yang ini haram, maka dia tinggalkan. Orang yang sebegini akan dapat dua kelebihan. Apa kelebihan dia? Pertama, dia dijanjikan Allah Ta'ala masuk dalam syurga. Dan kelebihan yang kedua, dia akan dapat memberikan syafaat kepada 10 ahli keluarganya yang telah ditetapkan oleh Allah Ta'ala masuk dalam neraka. Allahu Akbar, itu kelebihan. Dan ingat semula apa yang kita sebut tadi, bahawa orang yang baca Quran tapi tidak mematuhi segala titah perintah Allah di dalam Al-Quran, ya, perintah dan larangan dia tak ikut, maka orang ini berada di dalam laknat Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi kalau kita nak dapat, maknanya kalau kita sebut di sini ialah kalau kita nak dapatkan syafaat Al-Quran, sebenarnya bukan sekadar kita baca. Tapi hendaklah kita mengikuti segala ketentuan, ketetapan yang telah diputuskan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Quran. Perkara yang berkait dengan halal haram semua kita ikut je. Ya, jadi kalau baca tapi tak ikut, itu yang jadi masalah. Ya, baca tapi tak nak ikut ke perintah dan larangan di dalam Al-Quran, apa masalah yang dia hadapi? Maka dia akan mendapat terjauh daripada rahmat dan juga kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang yang terjauh daripada rahmat dan kasih sayang Allah Ta'ala ni, pernah satu ketika di Imam Hasanul Basri menyebutkan bahawa, ini hati-hati tuan-tuan ya, moga-moga kita tidak tergolong di dalam golongan yang disebut oleh Imam Hasanul Basri ini. Itu Imam Hasanul Basri menyatakan, min alamati i'radillahi 'anil 'abdi an yaj'ala syughluhu fi ma la ya'nihi. Okey, lebih kuranglah maknanya di antara tanda-tanda Allah Subhanahu wa taala berpaling daripada seseorang hamba ialah Allah Subhanahu wa taala akan menyibukkan dia dengan perkara-perkara yang tidak berfaedah, perkara-perkara yang sia-sia. Allahu Akbar. Jadi kalau kita tengok diri kita banyak buat benda-benda yang tidak berfaedah, maknanya itu tanda-tanda Allah Subhanahu Wa Taala sedang berada jauh daripada kita. Maka hendaklah kita dekat-dekatkan diri kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Di antara cara nak dekatkan diri kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala, ini yang kita kata tadi, baca Quran. Tapi ingat, bukan sekadar baca, tetapi hendaklah kita ikut segala titah perintah Allah Subhanahu Wa Taala di dalam Al-Quran. Cuma bila kita tengok ayat ni tadi tuan-tuan, ya, ada sedikit yang disebutkan ayat ni, sedikit disebutkan oleh Allah Ta'ala, yang kita boleh ambil sedikit pengajaran lah, ya, ataupun kita ambil sedikit panduan berkenaan dengan apa yang berlaku pada masa sekarang ni, agak kecoh sana dan sini. Moga-moga jadi panduan kepada kita bersama. Allah Ta'ala sebut dalam surah ini, wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyah. Mereka ini orang yang menafkahkan harta mereka secara terang-terang dan secara sembunyi-sembunyi. Okey, jadi dekat ayat ni, ayat cerita tentang bab orang yang menginfakkan harta atau orang yang berderma, sedekah secara terang-terangan dan secara sembunyi-sembunyi. Baik. Boleh ke tidak buat sedekah secara terang-terangan? Ataupun sedekah mesti kita beri secara sembunyi-sembunyi? Baik, cuba tengok.
Ya, mana-mana sahabat yang berada di hadapan ini yang ada tafsir Imam Al-Maraghi boleh rujuk, ya, rujuk surah Al-Baqarah tuan-tuan, ya. Surah Al-Baqarah ayat 271. Allah Taala sebut berkenaan dengan isu derma secara terang-terangan dan secara sembunyi ini. Allah Taala sebut dalam surah Al-Baqarah ayat 271, in tubdus sadaqati fa ni'immahi wa in tukhfuha wa tu'tuhal fuqara fahuwa khairul lakum wa yukaffiru ankum min sayyiatikum wallahu bima ta'maluna khabir. Okey, kalau kamu zahirkan, terang-terangkan sedekah itu, maka yang demikian adalah baik kerana ia menjadi contoh kepada orang lain. Dan kalau kamu sembunyikan sedekah itu serta kamu berikan kepada orang-orang fakir miskin, maka itu adalah baik bagi kamu. Dan Allah akan menghapuskan daripada kamu sebahagian dari kesalahan-kesalahan kamu. Dan ingatlah, Allah Maha mengetahui secara mendalam apa yang kamu lakukan. Baik, berdasarkan kepada ayat ini, ayat ini, Imam Al-Maraghi, dia menjelaskan kepada kita ada dua perkara berkenaan dengan sedekah. Berdasarkan kepada keterangan Allah Ta'ala dalam ayat itu tadi. Yang pertama disebutkan bahawa ada dua perkara Imam Al-Maraghi sebut. Sedekah secara terbuka, terang-terangan, dilihat orang, dinampak orang, itu adalah baik. Imam Al-Maraghi kata sedekah secara terang-terangan adalah merupakan perbuatan yang baik. Kenapa jadi perbuatan baik? Kerana perbuatan tersebut akan menjadi teladan kepada orang lain. Orang yang tengok orang tu berderma bersedekah secara terang-terangan, orang tu pula akan tiru perbuatan tersebut. Itu maksud Imam Al-Maraghi. Baik kerana dia akan ditiru oleh orang lain. Baik. Yang kedua, sekiranya sedekah dibuat secara sembunyi-sembunyi, maka Imam Al-Maraghi syarahkan, dia kata, maka itu adalah terlebih baik kerana dapat menghindarkan diri daripada sifat riak, bangga diri, menunjuk-nunjuk dan sebagainya. Maksudnya dekat sini, dua-dua keadaan berderma ni boleh berlaku. Derma secara terang-terangan pun boleh, derma secara sembunyi-sembunyi pun boleh. Tergantung kepada situasi dan juga keadaan. So kita yang berada dalam keadaan sekarang ni, ya, janganlah pula kita suka nak menghukum orang yang menderma secara terbuka itu sebagai orang yang riak, orang yang nak menunjuk-nunjuk dan sebagainya. Tak boleh. Sebab apa? Sebab dalam kes ini, ya, menderma ataupun kita kata menuduh orang yang berderma secara terang-terangan ini riak dan sebagainya, kita ambil satu kes yang berlaku. Contoh, kita tengok Imam Ibn Hajar ketika mensyarahkan hadis yang terkait dengan Usamah bin Zaid, di mana dalam satu peperangan Usamah bin Zaid dia telah membunuh seorang musuh dalam peperangan, ya. Dia telah membunuh seorang musuh yang mana dia kejar musuh tu, tiba-tiba musuh tu terjatuh. Ketika mana Usamah nak pancung dia, lalu musuh ini mengucapkan kalimah syahadah. Dia mengucapkan kalimah syahadah. Dan bila dia mengucap, Usamah bin Zaid terus bunuh juga dia. Dan berita ini dikhabarkan kepada baginda Nabi SAW. Dan Nabi katakan kepada Usamah bin Zaid, kenapa engkau bunuh dia? Ini dalam bahasa mudah untuk kita fahamlah. Kenapa kau bunuh dia sedangkan dia telah mengucap dua kalimah syahadah? Lalu Usamah kata, ya Rasulullah, dia mengucap syahadah bukan kerana ikhlas, tapi kerana dia takutkan mata pedang aku ini. Lalu Nabi tegur Usamah. Nabi kata apa? Wahai Usamah, apakah engkau telah membelah akan dadanya, akan perutnya, akan hatinya, sehingga engkau mengetahui bahawa dia mengucapkan kalimah tersebut kerana takutkan pedang, bukan kerana ikhlas. Berdasarkan kepada teguran Nabi kepada Usamah bin Zaid ini, maka Imam Ibn Hajar kata, hukum dunia kita hukumlah dia berdasarkan kepada zahir saja. Dan ada pun perkara yang berkait dengan sarair. Sarair ini maksudnya yang ada dalam hati, yang itu serahkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau dia riak ke, dia bangga diri ke, itu urusan dia dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Kita yang tak tahu hati orang ni, hendaklah kita sentiasa berbaik sangka dengan orang yang melakukan amal-amal kebaikan ini. Jadi apa yang kita kena buat? Tengok orang berderma secara terang-terangan, baik sangka je lah dengan orang yang buat perbuatan tersebut. Baik. Jadi perkara pertama yang kita ambil pada petang ini, ingat bahawa syafaat Al-Quran dia akan dapat kepada orang yang macam mana? Orang yang membaca dan mengamalkan isi kandungan Al-Quran. Dan syafaat Al-Quran tidak akan dapat kepada orang yang baca
tapi perangai, tingkah laku berlawanan dengan ketetapan Al-Quran. Itu perkara yang pertama kita ambil pada petang ini. Dan ada masa sikit lagi ni, insyaAllah kita sebut perkara yang kedua. Okey, perkara yang kedua disebutkan bahawa Allah Subhanahu Wa Taala akan mengurniakan kepada mereka, yakni kepada orang yang membaca Al-Quran, okey, pahala yang berganda-ganda, pahala yang sangat besar. Kadang-kadang dapat pahala yang mereka tidak sangka-sangka. Ini kelebihan membaca Al-Quran. Apa kelebihan dia? Dapat pahala yang berganda-ganda, berlipat kali ganda. Secara umumnya kita pernah sebut dalam pertemuan dalam Facebook Live bersama dengan Surau Taman Suroja Bandar Baru Salak Tinggi tentang kelebihan membaca Al-Quran ini. Hadis yang menceritakan tentang kelebihan membaca Al-Quran memang sangat banyak. Okey, cuma kadang-kadang sebagaimana kita sebut dulu, ada setengah orang di antara kita yang nak baca keseluruhan Al-Quran itu dia tak mampu. Lalu dia mengkhususkan untuk dia baca pada surah-surah tertentu. Adakah boleh dia nak baca surah-surah tertentu? Boleh, tak ada masalah. Boleh, okey. Buatlah sekadar mana yang kita termampu. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tak pernah beratkan kita melainkan dengan kadar yang kita mampu. Cuma kita tengok dekat sini berkenaan dengan membaca surah-surah tertentu, okey, dan kita meyakini dia punya kelebihan-kelebihan ini. Hadis yang berkait dengan kelebihan membaca surah-surah tertentu ini, ada yang sahih, ada hadis yang dhaif. Walaupun hadis dhaif, dia still boleh beramal kerana ini berkait dengan fadilat amal. Satu. Yang kedua, baca surah-surah tertentu ni dia terkait dengan kaedah umum, hadis yang umum yang menceritakan tentang kelebihan membaca Al-Quran. Cuma kita khususkan berdasarkan kepada hadis-hadis dhaif. Baik, kita tengok contoh. Ya, surah Tabarak. Yang ini sabit dengan hadis sahih riwayat Imam Al-Hakim. Ya, Nabi kata apa? Surah Tabarak hiyal mani'ah min azabil qabri. Surah Tabarak, yakni surah Al-Mulk. Ya, tabarakallazi biyadihil mulk. Surah ini Nabi kata akan menjadi penghalang, pendinding daripada azab kubur. Okey, yang ni hadisnya sahih. Jadi kalau kita baca tak ada masalah. Riwayat Imam Al-Hakim. Boleh. Dan pun begitu sebenarnya. Ada dekat sana hadis-hadis yang dhaif berkenaan dengan kelebihan surah-surah tertentu. Tapi saya katakan tadi bahawa kalau kita nak baca pun tak ada masalah. Sebab hadis dhaif ini kita nak guna pun dalam fadilat amal saja. Dan yang kedua, boleh guna sebab apa? Sebab kaedah umum tentang kelebihan membaca Al-Quran itu pun ada dalam hadis-hadis yang sahih. Baik, Imam Al-Baihaqi sebagai contoh, ya. Kita kata, ini kita nak cerita tentang apa? Baca Quran ada kelebihan. Baca surah tertentu pun ada kelebihan. Cuma kadang-kadang hadisnya dhaif. Baik. Tengok ya. Imam Al-Baihaqi sebut tentang satu surah, iaitu suratul Waqi'ah. Ya, disebutkan bahawa Nabi menyatakan man qara'a suratul Waqi'ah fi kulli lailatin lam tusibuhu faqatan abadah. Okey. Barang siapa yang membaca suratul Waqi'ah. Okey, barang siapa yang membaca suratul Waqi'ah pada setiap malam. Ingat tuan-tuan ya, setiap malam. Sesiapa yang membaca suratul Waqi'ah pada tiap-tiap malam, maka dia tidak akan sekali-kali ditimpa kepapaan dan kefakiran. Allahu Akbar. Ya, jadi kalau kita nak baca surah ini tiap-tiap malam rasa berat, bacalah pada setiap kali semayang maghrib dan semayang isyak habis suratul Waqi'ah. Alhamdulillah, tiap-tiap malam kita baca surah yang sama, tak ada masalah. Itu kelebihan suratul Waqi'ah. Tetapi hadis ini sabit dengan hadis yang dhaif. Okey, baik. Hadis yang kedua cuba kita tengok. Ya, hadis ini pun hadis dhaif juga, hadis daripada Abu Nuaim, daripada Ibnu Mas'ud, man qara'a Yasin. Surah Yasin ni. Okey. Man qara'a Yasin fi kulli lailatin ghufira lahu. Barang siapa yang membaca surah Yasin pada tiap-tiap malam, tiap-tiap malam. Okey. Barang siapa yang membaca surah Yasin pada tiap-tiap malam, maka dia akan diampunkan dosa-dosanya. Itu dia benda yang kita sebut ya. Jadi apa yang kita nak sebut dalam perkara yang kedua ni, bahawa baca Quran keseluruhan itu yang terbaik. Kalau tak mampu nak baca surah-surah tertentu pun tak ada masalah. Boleh belaka. Sebab apa? Sebab semuanya sabit daripada Nabi SAW. Cuma sabit itu ada yang sabit dengan hadis sahih, ada yang sabit dengan hadis yang dhaif. Dan ada pun perkara yang sabit dengan hadis yang disebut sebagai hadis maudhu', hadis palsu, yang tu tak bolehlah nak diikut langsung. Sebab yang itu bukan hadis. Yang itu adalah pendustaan ke atas
baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Cuma kalau boleh lah, ya kalau boleh. Nak kongsi sedikit pandangan Qadhi Fudail bin Iyad rahimahullah. Yang mana beliau mengatakan, kalau engkau nak jadi orang yang terbaik, kalau engkau nak jadi orang yang hebat, maka hendaklah engkau membaca Al-Quran paling kurang 50 ayat untuk satu hari. Allahu Akbar, berat rasanya kan? Tak apa. Untuk setiap kali lepas solat fardu, baca 10 ayat. Terlaksana apa yang disebutkan oleh Qadhi Fudail bin Iyad, 50 ayat untuk satu hari. Allahu Akbar. Baik, dan yang terakhir sekali untuk kita kongsikan pada hari ini, bahawa Allah Ta'ala menyebutkan bahawa dalam ayat itu tadi, bahawa orang-orang yang membaca Al-Quran, orang-orang yang bersedekah secara terang-terangan dan secara sembunyi-sembunyi, maka orang-orang ini akan mendapat pengampunan dosa. Ya, jadi orang yang baca Quran akan dapat pengampunan dosa. Okey, orang yang rajin bersedekah pun dapat pengampunan dosa. Orang yang sembahyang pun akan dapat pengampunan dosa. Cuma bersempena dengan Ramadan, bulan puasa ni, bila kita sebut tentang pengampunan dosa, selain daripada membaca Al-Quran, puasa, ibadah puasa ni pun adalah merupakan faktor pengampunan dosa-dosa kita. Puasa. Sebab itu hadis Nabi kata apa? Man sama Ramadana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min zambihi. Siapa yang berpuasa dengan penuh keimanan, dengan penuh keinsafan, maka dia akan mendapat pengampunan atas segala dosa-dosanya yang telah lalu. Ya, kita ni sebenarnya pun banyak sebenarnya ketika sembahyang tu nak dapat pengampunan dosa. Ya, nak dapat kelebihan-kelebihan pun banyak, ya. Disebut dalam hadis berkenaan dengan kelebihan doa iftitah. Ada, bacalah benda-benda macam tu kan. Baik, itu contohlah kita kata. Cuma saya nak sebut sini sebelum saya tutup, bahawa makna berpuasa dengan penuh keimanan. Man shama imanan, siapa yang berpuasa dengan penuh keimanan, maksudnya ialah dia puasa dan dalam masa yang sama dia yakin, satu, puasa itu adalah merupakan kewajipan yang Allah Ta'ala perintahkan kepada dia. Satu. Dan kedua, dia yakin bahawa Allah Ta'ala pasti akan bagi ganjaran atas ibadah puasa yang dia buat. Itu makna imanan. Okey. Maknanya dia buat tu memang kerana Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia yakin itu adalah merupakan perintah daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makna ihtisaban, puasa dengan penuh keinsafan ni, maksudnya macam mana? Maksudnya ialah dia puasa semata-mata kerana Allah Subhanahu wa Ta'ala. Puasa dia bukan kerana nak tunjuk-tunjuk ke orang, bukan kerana nak ikut-ikut orang. Tapi dia puasa semata-mata kerana perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, jadi untuk petang ini saya rasa cukup pertemuan kita, tapi sebelum saya tutup tu, saya simpulkan secara mudah. Ada 2 atau 3 kesimpulan. Yang pertama ialah, jadikanlah ruang kesempatan yang kita ada ini untuk memperbanyakkan baca Quran, kerana Al-Quran akan menjadi syafaat kepada kita di hari kiamat besok. Cuma kita kata tadi, untuk mendapatkan syafaat Al-Quran, mestilah kita baca dan laksana isi kandungan Al-Quran itu. Okey, itu yang pertama. Dan yang kedua, kita sebut tentang sedekah tadi. Makna kita kata sedekah boleh 2 cara, tergantung pada situasi dan keadaan. Bersedekah secara terang-terangan adalah baik kerana dia akan menjadi contoh teladan kepada orang lain. Dan secara sembunyi-sembunyi pun baik kerana dia dapat menghindarkan kita daripada sifat riak, bangga diri dan sebagainya. Tapi kita yang tak berderma ni, yang tak boleh buat seperti mana orang hebat dekat luar sana buat, maka kita berbaik sangka dengan apa yang dilakukan oleh sahabat-sahabat kita di luar sana. Itu yang kedua. Dan yang ketiga, kita kata bahawa setiap kali kita membaca Al-Quran, pasti Allah Ta'ala memberikan kepada kita ganjaran pahala. Begitu juga kalau kita baca surah-surah tertentu, kita dah kata tadi, ada sabit daripada hadis yang sahih dan ada yang sabit daripada hadis yang dhaif. Hadis sahih boleh dilaksanakan, hadis dhaif pun boleh diamalkan dalam bab berkenaan dengan fadilat amal. Dan yang keempat, yang terakhir sekali kita kata kesimpulannya ialah, setiap kali kita melakukan amal ibadah, baca Quran, sembahyang, puasa, sedekah dan sebagainya, kalau kita buat dengan ketetapan yang apa kita kata, benda yang telah disyaratkan, contoh ikhlas, ya, buat kerana Allah Ta'ala dan sebagainya, maka ingat, setiap amal ibadah yang kita buat, semuanya akan mengundang pahala daripada Allah Ta'ala. Setiap kebaikan yang kita buat, pasti Allah Subhanahu Wa Ta'ala akan jadikan dia sebagai kafarah ataupun penebus dosa-dosa kita. Jadi,
Moga-moga apa yang kita perbincangkan pada petang ini dalam masa lebih kurang 30-35 minit ini, moga-moga dapat dijadikan manfaat kepada kita bersama. Yang mana baik kita laksanakan dan yang mana salah silap dalam perbincangan kita pada hari ini, saya minta ampun, minta maaf. Moga-moga Allah Subhanahu wa taala menerima ibadah puasa kita, dan moga-moga sekali lagi kita doa Allah pertemukan kita dengan Lailatul Qadar insya-Allah. Sekali lagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.